Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram yang akan aku ceritakan kepada anda. Semoga cerita aku kali ini dapat menghiburkan anda semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, diberikan kesihatan dan dipanjangkan usia umur. Yang mana yang belum subscribe, moga-moga dapatlah subscribe, share, like dan juga komen. Di mana semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Kisah seram ini adalah sebuah kisah seram, iaitu semasa aku berada di dalam bangku sekolah. Ketika tu aku bersekolah di sekolah asrama yang terletaknya di negeri Pahang. Pada ketika tahun 1993, 92 macam tu lah. Dalam 91 aku tak berapa ingat . Namun kisah ini masih lagi tergiang-giang di dalam ingatanku. Dan inilah masa untuk aku menceritakan kisah ini kepada anda semua. Pada suatu hari tu, kami pelajar-pelajar sekolah bercuti pada hari itu semata-mata untuk nak membersihkan halaman sekolah. Pada zaman tu tak ada cleaner-cleaner ataupun orang-orang yang nak membersihkan sekolah. Jadi kamilah para pelajar yang akan bertugas untuk membersihkan persekitaran sekolah. Jadi aku ni ditugaskan untuk mengalihkan sebuah stakar. Stakar tu macam wakaf, tapi besar, tapi bukan aku saja, tapi ada beberapa orang yang akan ditugaskan untuk mengalihkan stakar tersebut ataupun wakaf tersebut. Pada masa itu aku ni ditugaskan sebagai ketua lujnah kebersihan. Okey, ketua lujnah ni maksud dia ketua lah, ketua bahagian kebersihan. Dia ada banyak ketua, tapi aku salah seorang ketua yang akan membawa para pelajar ni untuk bertugas. Aku juga seorang pelajar. Jadi kami bekerja lah selepas pada waktu asar. Jadi masa lepas waktu asar tu kami bekerja sehinggalah tibanya sebelum maghrib. Jadi pada masa tu pula sekolah, tempat aku sekolah ni terkena, dia panggil musim kemarau. Negeri Pahang masa tu terkena musim kemarau. Jadi air pipe ni memang tak ada lah. Kalau ada pun untuk cukup-cukup untuk kami semua menggunakan untuk mengambil wuduk saja di situ. Kalau mandi memang dilarang sama sekali. Mandi kena mandi dekat sungai. Okey, dekat bawah tu, dekat bahagian belakang sekolah kami tu, jauh jugalah daripada asrama kami. Lebih kurang dalam 10 tak sampai 10 lebih kurang 10 kilometer. Berhampiran dengan kawasan hutan. Memang sungai ni sebelah dia hutan. Zaman tu memang banyak hutan-hutan yang terbiar lagi masa tu. Jadi masa tu aku lewat sikit lah. Aku lewat sikit pergi mandi sungai. Aku dengan 2 orang kawan aku lewat sikit. Jadi aku pun mandi lah sungai. Masa mandi tu memang tak ada apa-apa yang berlaku. Kami pun mandilah dengan seronoknya, membersihkan diri daripada kekotoran, daripada keringat-keringat yang lelah kami yang kami bekerja siang tadi. Jadi kami pun mandi. Selesai mandi, kami pun pulanglah ke asrama untuk salin pakaian untuk pergi ke surau. Untuk kami semua mengerjakan sembahyang pada maghrib berjamaah.
Tapi ketika tu bila aku dah selesai pakai pakaian, imam dah pun mengangkat takbir. Dan masa tu dah masuk, bila kami berada di dalam surau, masa tu dah masuk ke rakaat yang kedua. Jadi aku pun berdiri dah nak melaksanakan sembahyang. Masa aku nak sembahyang tu, kawan aku ni dia duduk injak-injak kaki aku. Aku buat mula-mula tu aku buat tak tahulah, duduk injak-injak kan. Jadi lama kelamaan tu sembahyang aku terganggu lah, tidak khusyuk lah. Jadi aku tanya dalam diri aku, kenapa ni budak ni duk pijak-pijak aku. Jadi aku pun pijak balik lah kaki dia. Aku dah batal lah masa tu, aku pijak kaki dia. Tiba-tiba datang anak kepala tukang masak. Nama dia Abang Ali lah. Abang Ali bukan nama sebenar. Jadi Abang Ali ni datang, Abang Ali pun tepuk bahu kami berdua lah. Dia kata, kenapa main sembahyang. Jadi Abang Ali pun tunjuk dekat depan kami. Depan kami tu iaitu laman dekat depan kami tu ada tingkap surau tu. Jadi kat depan tingkap tu adalah sebuah laman. Tapi memang nampak asrama kami lah. Tak jauh daripada asrama kami, mana depan asrama kami. Macam ada padang kat situ. Jadi Abang Ali tunjuk, dia kata, semua kau tengok dekat laman tu ada apa. Semua tengok. Jadi kawan aku tengok, dia tergamam tau. Bila dia tengok dia tergamam, dia tak cakap apa-apa. Dia berdiri tegak, menggigil dan tak cakap apa-apa. Aku pun duk cari-cari, mana Abang Ali, mana? Dia kata tu. Jadi aku tanya Abang Ali, apa benda tu Abang Ali? Dia cakap, itu macam pocong. Tapi bukan pocong. Sebab dia bungkus macam pocong, tapi hantu ni ialah hantu guling. Dia guling-guling, kemudian dia akan bangun loncat. Lepas tu dia guling-guling, dia akan bangun loncat. Macam tu lah. Macam hantu stres. Panggil hantu stres. Jadi aku pun tengok. Bila aku tengok, tapi aku tak nampak. Aku pelik, kenapa aku tak nampak. Jadi selesai saja imam memberi salam. Jadi pelajar-pelajar ni semua dengar apa yang kami bualkan. Jadi pelajar-pelajar ni tak bangun nak tengok. Tapi imam kata nanti dulu, kita selesai doa dulu. Lepas doa, pergilah. Pergi dah tengok hantu tu. Pergi kejar dia hantu tu. Kan? Jadi aku pun sambunglah sembahyang. Ya pelajar-pelajar lain pada masa tu dah habis berdoa, diorang semua keluar. Keluar, diorang cari hantu tu. Jadi aku dengan dua orang kawan aku dengan Abang Ali ni sembahyang lah, mengimamkan Abang Ali lah. Lepas tu aku berimam dengan Abang Ali lah. Abang Ali jadi imam, jadi kami berdua jadi makmum sembahyang. Selesai sembahyang, aku pun pergilah kat mana tempat hantu tu. Dan aku lihat ramai kawan-kawan aku yang sedang berkumpul di hadapan sebuah kelas. Kelas. Maksud tu kelas kami ni kelas bangunan batu, macam sekolah-sekolah kerajaan biasa. Cuma dia asrama penuh. Jadi aku pun pergilah dekat hadapan kelas yang mana ramai pelajar yang sedang berkumpul tu. Bila aku sampai sana, aku tanyalah, mana hantu tu? Kawan-kawan aku kata hantu tu ada dalam kelas ni. Jadi aku tanyalah kawan-kawan aku ni, kenapa korang ni bawa penyapu lah, bawa skop lah, bawa pencakar lah, bawa cangkulan lah, buat apa? Bawa kayu semua. Dia kata nak tangkap hantu dah. Aku pun cakap dengan mereka, macam mana hantu tu masuk dalam kelas sedangkan kelas ni berkunci? Dia kata hantu tu masuk macam tu je. Lepas tu aku tanya mereka, kelas ni dibuat daripada apa? Batu ke? Ataupun memang tak ada dinding? Dia kata ada dinding batu. Cuba kau fikir dengan logik lah. Macam mana hantu ni boleh masuk ke dalam kelas sedangkan dia adalah makhluk halus? Jadi tak perlulah korang bawa pencakar lah, bawa cangkul lah, bawa skop lah, bawa kayu nak pukul dia. Cara kita nak tangkap hantu iaitu dengan zikrullah, dengan zikir ataupun bacaan ayat suci Al-Quran. Bukan cara macam ni. Jadi aku cakap dengan orang, ada kunci tak? Dia kata ada, kawan tengah cari ambil kunci. Jadi kami pun tunggulah. Bila sampai tu kawan aku tu, jadi aku pun buka pintu kelas. Aku suruh diorang masuk, diorang tak berani. Jadi aku pun masuk dalam kelas. Bila aku masuk, aku cakap, main masuk. Ada nampak tu tak? Diorang kata tak ada. Jadi kita gunakanlah akal kita yang logik. Macam mana kita nak tangkap hantu? Dengan cara kita menggunakan kekerasan. Hantu ni ialah makhluk halus. Jadi kita kena gunakan cara yang halus juga untuk kita nak menangkap hantu. Jadi tak berjaya lah tangkap hantu sebab hantu tu dah hilang.
Tapi kejadian ni memang agak misteri, seram Jadi lepas pada tu kami pun baliklah ke asrama semula. Bila kami balik ke asrama, kami tak lagi lah berhadapan dengan hantu yang macam tu. Tiba bila kami nak pergi ke lepas solat isyak, kami semua mesti akan pergi study dekat kelas tu. Jadi kami pun pergilah study. Masa jalan aku nak pergi study tu, aku dengarlah pengumuman daripada rumah tuan guru aku. Rumah tuan guru aku, dia bagi tahu, dia panggil sebut nama aku lagi. Dia kata perhatian kepada aku. Lepas tu kawan aku dan juga kawan aku seorang lagi. Kami macam Ghostbuster tau. Jadi dia panggil kami pun pergilah ke rumah. Bila kami dapat aduan, sebenarnya dekat rumah guru kami ada kelibat. Kelibat ni boleh dikatakan macam belangka tau. Kalau korang pernah tengok Street Fighter, belangka yang warna hijau tu, yang bongkok, kuku tajam, panjang tu. Dia sebiji macam tu. Okey, yang ni aku nampak lah. Belangka dia sedang panjat grill rumah tok guru aku. Dia nak masuk ke dalam tau, tapi tak berjaya. Jadi dia goncangkan grill tu. Kami pun datang dan sergah. Jadi belangka ni, aku panggil belangka je. Belangka ni terus loncat ke bawah ke tanah, terus lari. Memang tak cukup tanah dah dia lari. Memang kelang kabut dia dari tengah padang tu. Dia masuk ke kampung orang asli, hilang. Jadi aku tak tahu sebenarnya siapa punya binatang ni. Dia bukan binatang, tapi dia sebenarnya ada jin, gangguan. Mungkin orang asli punya, sebab dia lari ke arah rumah orang asli. Sekolah ni memang dekat dengan orang asli. Kiri kanan memang ada orang asli. Jadi selepas tu, tak adalah lagi gangguan yang berlaku pada hari yang sama. Jadi satu hari tu, tok guru aku ni dia datang solat subuh. Dia jadi imam Lepas solat subuh tu, selalunya memang hari-hari cuti tok guru akan buat kuliah di subuh hari. Jadi pada hari tu kuliah dia berbeza sikit, lain sikit bunyi dia. Tok guru cakap, malam tadi, sebelum tu dia bagi pesanan. Dia kata, saya tak benarkan para pelajar bila pada hari cuti, para pelajar melilau-lilau di kawasan sekolah selepas pukul 12 malam. Dia tak benarkan. Dia kata semalam masa saya memantau keadaan sekolah, tiba-tiba saya berjumpa dengan seorang kanak-kanak kecil, budak kecil. Budak tu dia datang dekat tok guru, dia ugut tok guru. Dia kata, "Hey," dia kata, "kau siap kau?" Dia kata, "Malam ni aku datang, aku nak cekik kau." Jadi tok guru ni dia tak cakap besar. Semua dia kata, "Macam mana kau nak cekik aku sedangkan kau berlainan alam, aku berlainan alam. Tapi kalau benar kau nak cekik aku, kau datanglah." Dia kata. Ni tok guru cerita Tapi bukan dia cabar, dia bukan cakap besar. Cuma dia tak boleh tunduk dengan iblis. Iblis ni kita tak boleh tunduk. Macam mana pun kita mesti kena lawan. Kalau korang tengok ustaz-ustaz yang duk merawat pesakit-pesakit yang terkena jin, sihir apa semua ni kan, dia ustaz-ustaz ni tak nak mengalah dengan makhluk-makhluk yang macam tu. Sama dengan tok guru aku. Jadi tok guru aku kata, kalau kau berani kau datanglah, dia kata. Jadi malam tu tok guru cerita, malam tu masih di tengah tidur, lebih kurang dalam pukul 2 pagi, benda tu datang lagi. Benda tu kejut dia, tapi bukan kejut gerak badan dia. Benda tu cakap kat telinga dia, dia kata, "Aku datang tadi nak cekik kau." Tapi benda tu tak dapat nak cekik tok guru aku. Orang alim makhluk-makhluk macam ni tak mampu untuk nak melawan orang-orang alim. Jadi benda tu tak dapat lah nak cekik. Benda tu macam budak, tapi bukan budak. Itu adalah jelmaan jin. Jin menyerupai manusia. Tapi tak total macam manusia lah. Pasal malah macam mana pun mereka ni tetap adalah makhluk-makhluk gaib. Makhluk-makhluk gaib yang sengaja nak menampakkan diri mereka semata-mata untuk nak menakut-nakutkan orang-orang manusia. Jadi memang semestinya hantu syaitan ni adalah musuh kepada manusia.
Jadi itu sajalah yang dapat aku kongsikan. Tapi sebenarnya ada satu kisah lagi. Okey, kami para pelajar ni memang tak dibenarkan tidur di dalam asrama tau. Para pelajar ni, semua para pelajar, sama ada yang baru masuk ke, yang lama ke, yang masuk tahun lepas ke, yang masuk tahun yang baru ke, mereka ni semua diarahkan untuk tidur ke dalam surau. Surau kami ni besar. Jadi para pelajar ni jenuh lah. Nak kena angkat tilam lah, bantal lah, selimut lah. Setiap hari kena pikul, kena bawa masuk dalam surau untuk tidur. Jadi biasanya kejadian ni berlaku tiap-tiap malam Khamis, malam Jumaat, tiap malam Jumaat. Kejadian ni berlaku tiap malam Jumaat. Apa yang berlaku? Okey, yang berlaku tu tiap malam Jumaat, bila masuk saja pukul 12 malam, kami semua akan dengar tau. Dekat atas tu dahulunya adalah sebuah asrama. Lepas tu setelah asrama tu dikosongkan, dijadikan kelas. Lepas tu setelah bangunan kelas siap, jadi atas tu dah tak gunakan lagi dah. Cuma simpan meja ke, simpan barang lah. Dan sebelah tempat tu ada bilik guru, bilik ustaz lah. Memang sekolah ni tak ada guru-guru perempuan. Pernah ada. Okay, tapi selepas tu dah tak ada guru perempuan. Kebanyakan guru-guru lelaki lah. Jadi kat atas tu ialah bilik guru lelaki. Memang tempat diorang tidur lah, berehat kat situ. Tapi cerita yang aku nak cerita ni, okay, dekat depan asrama tu ialah dipanggil koridor, tempat perjalanan kaki untuk pergi turun ke tangga, untuk pergi ke surau. Jadi pada setiap malam Jumaat, kami akan dengar dekat atas tu seperti ada orang berjalan sambil mengetuk-ngetukkan tongkatnya. Dia jalan tu dia ketuk. Dia jalan tu, dia ketuk. Dia jalan tu, lepas tu dia ketuk. Macam tu lah lebih kurang bunyi dia. Jadi aku pun tertanya-tanya lah. Itu pun dah lama aku sekolah situ. Aku dah sekolah setahun 2 baru aku tanya, bunyi apa lah dekat atas tu, selalu aku dengar lah. Bila malam Jumaat je, mesti aku akan dengar bunyi yang seperti itu. Jadi kawan aku kata itu jin Islam, tempat mereka jalan. Tapi macam mana diorang nak jalan, sedangkan kat depan tu je jalan dah mati. Dah memang tak ada lagi koridor dekat depan tu. Tapi sampai situ je dia akan hilang. Sama ada dia corner masuk ke dalam kelas. Yang lama, yang dulu aku pernah belajar kat dalam kelas tu. Aku ni salah seorang pelajar lama lah. Mungkin macam tu lah. Aku pun tak pasti, pasal aku tak naik tengok. Jadi memang tak boleh naik atas tu. Memang tak dibenarkan malam-malam, memang tak naik. Memang macam-macam gangguan lah. Pernah sekali tu, masa tu musim hujan, jadi pernah terjadi banjir dekat sekolah tu. Masa tu ada pelajar-pelajar baru tau. Baru je dia orang daftarkan diri. Esok tu banjir. Dan mereka ni semua kena tidur kat atas. Pasal nak tidur kat dalam asrama, dalam surau, masa tu banjir, memang tak boleh tidur. Jadi kami pelajar-pelajar lama ni tidur dekat dalam asrama kami. Asrama kami tu ada katil kan, boleh tidur atas katil lah. Pasal banjir pun tak ada lah dalam sangat. Tapi surau dinaiki air. Jadi para pelajar ni yang baru-baru ni semua kena tidur dekat asrama atas tu lah. Asrama lama tu kan, kelas lama tu. Tapi kami tak cerita lah benda-benda yang pernah terjadi kat situ. Jadi pada satu hari tu, ada seorang pelajar ni lepas maghrib dia naik atas. Dia tertinggal barang masa tu. Diorang ni biasanya kalau pelajar-pelajar baru ni, diorang kena test untuk hafal Al-Quran, kena hafal baca-baca dalam sembahyang. Jadi ada pelajar-pelajar ni, diorang ni tertinggal kertas-kertas untuk hafazan tu lah. Jadi diorang kena naik atas. Masa diorang naik atas tu, diorang cerita lah, pelajar baru ni cerita, dia kata masa dia naik atas, dia nampak kat dalam asrama tempat diorang tinggal ni, nampak ada seorang tua sedang duduk dekat bucu, betul-betul bucu. Sedang duduk pakai topi macam topi cowboy tu. Mata warna merah, sedang seperti macam menghisap curut. Macam tu lah lebih kurang. Tapi mustahil akan berlaku dekat situ, pasal memang tak ada orang tu, melainkan tukang masak. Tapi tukang masak kami ni memang tak dihisap rokok, tak pula berpakaian macam tu. Mata pula merah pula.
macam orang melepas-lepas sah ganja. Macam tu lah lebih kurang. Jadi itulah saja perkongsian yang dapat aku kongsikan kepada anda. Semoga anda semua terhibur dengan cerita yang aku sampaikan. Dan jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen. Semoga aku lebih bersemangat untuk meneruskan konten cerita-cerita seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Semoga kita bertemu lagi. Dan salam akhir aku iaitu Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi. Bye.